Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jelas? Kalau suara jelas, boleh respon sikit. Jelas. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka tafakuh kita pada malam ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma amin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa qala Allah Ta'ala innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sadaqallahul aliyyul azim. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 119, terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah, jangan dihiraukan orang-orang yang jahil yang degil dengan kejahilannya. Allah berfirman lagi dalam surah yang sama ayat 201, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka disentuh oleh sesuatu imbasan hasutan dari syaitan, mereka ingat kepada ajaran Allah, maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar. Baik. Dihormati Yang Dipertua Bacaan Anak Selama Mesir sesi 2020-2021, Ustaz Ahmad Farhan. Seterusnya 2021 Berkesam Ustaz Aiman Syahmi. Seterusnya 2022 Berangkara Isah Ustazah Siti Syazah Nazwa. Barisan Ahli Jawatan Kuasa Tadbir Berkesam sesi 2020-2021. Sahabat, sahabiah, ikhwah dan akhwat, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang, semualah yang berada di Mesir maupun yang berada di Malaysia. Semoga kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan di bawah perlindungan Allah. Pertama, selama ini sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah di atas limpah dan kurnianya. Hari ini kita dapat sambung lagi tafakuh kita kesekian kalinya. Yang ke berapa? Berapa? 25? Ya, 25? Baru 25 rasa macam banyak. Ala kulli hal, semoga dengan rezeki ataupun nikmat ruang kelapangan yang diberikan kepada kita ini menjadi satu perkara yang diberkati Allah. Masa kita gunakan untuk minta ilmu, kita gunakan untuk beramal dengan ilmu kita gunakan untuk kerja-kerja Islam. Semoga dengan amal itu tadi menjadikan umur kita berkat, masa yang diberikan kepada kita berkat. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sambung lagi tafakuh kita kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh karangan Al-Fadhil Ad-Doktor Wahabah Az-Zuhaili. Dan kita hari ini akan masuk pada tajuk huruf setelah kita selesai pembahasan masalah mursalah, iaitu dalil yang ketujuh pada muka surat 97. Ada dalam 3,5 muka surat. Jadi insyaAllah kita akan cuba habiskan malam ni lah tajuk ni. InsyaAllah huruf ni tajuk yang mudah lah, tajuk yang mudah. Ayat 70.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Ad-dalil as-sabi'u al-'urf. Dalil yang ketujuh iaitu uruf, ataupun sebahagian ulama menyebutkan ianya sebagai adat, uruf ataupun adat. Jadi selalu disebutkan waktu bila mula-mula perbahasan uruf ataupun adat ni dimulakan, mesti ada orang tanya, apa beza uruf dengan adat? Apa beza uruf dengan adat? Dalam kitab ni tak sebut lah. Cuma kalau biasa kalau kita yang bahas atau kita sufi yang lebih detail, lebih tinggi, dia akan bahas sikit lah. Cuma secara mudahnya, uruf dan adat ni sebahagian ulama tidak membezakan apa-apa lah. Kebanyakan ulama dia tidak membezakan antara uruf dan adat. Cuma sebahagian ulama membezakan, yang menyebutkan uruf ni dia lebih khusus, manakala adat ni lebih umum. Apa maksud uruf ni lebih khusus, adat ni lebih umum? Maksudnya uruf ni hanya boleh digunakan pada kebiasaan yang ramai. Kebiasaan yang ramai. Uruf tempat ni, uruf masyarakat ni, uruf negara ni, uruf kelompok ni, uruf pelajar Selangor. Tapi kita tak sebut uruf uruf Ustaz Aris. Kita sebut adat Ustaz Aris. Adat dia gitu, adat dia ni. Tapi kalau adat, dia boleh guna dua-dua lah. Sama ada penggunaan yang ramai ataupun penggunaan yang khusus. Jadi kalau sebagai kita ikut pandangan sebagai ulama yang bezakan ni, dia dari sudut mantiknya dia dalam lukisan tu, kalau bulatan besar itu uruf, bulatan kecil tu adat. Silap, bulatan besar adat, bulatan kecil tu uruf. Baik, itu secara ringkas lah. Jadi untuk tajuk ni kita akan membacakan tentang ta'rifuhu, al-farqu bainahu wa bainal ijma', anwa'uhu, hujjatuhu, tatbiqatuhu. Takrifnya, perbezaan di antara uruf dan juga ijma', jenis-jenisnya, hujjah, penghujahannya dan juga pengaplikasiannya. Sebelum sambung kita ni, tunggu azan sikit habis.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik. Boleh. Ta'rifuhu. Ta'rifnya. Al-'urf huwa kullu ma'tadahu an-nas wa saru 'alayhi min kulli fi'lin sya'a bainahum aw qawlin ta'arafu itlaqahu 'ala ma'na khasin la ta'allafuhu al-lughah. Baik, uruf ni uruf dari segi istilah lah. Kalau dari segi lughah, dia ada macam-macam makna. Antaranya uruf ni maksudnya sesuatu yang baik, sesuatu yang ma'ruf, yang baik. Seperti mana ayat yang kita bacakan awal tadi, Khudhil afwa wa'mur, dan ambillah perkara-perkara yang baik. Jadi ini dari sudut istilah disebutkan setiap apa yang menjadi biasa pada manusia, tadahun nas, menjadi biasa pada manusia yang berjalan ke atasnya daripada semua perbuatan sya'a bainahum, yang tersebar di antara mereka, dari manusia inilah. Au qaulin, ataupun kata-kata ta'arafu itlaqahu, yang sudah diketahui ataupun sudah menjadi uruf ketika itlaqnya perkataan tadi ala makna khasin, ke atas makna yang khas. Maksudnya bila kata-kata tu disebut, orang faham satu makna yang khusus tu, walaupun makna perkataan tu banyak. Contoh, bila kita sebut Aish kat sini, yang kita faham kat sini Aish tu Aish yang ni lah, Aish yang bulat tu kan. Walaupun Aish ni sepatutnya roti buku Aish, Pino pun Aish, semua jenis roti Aish lah. Itu contoh. La ta'allafuhu al-lughah, yang tidak mengambil kira padanya bahasa. Maksudnya itulah dari sudut uruf, bukan dari sudut bahasa. Sebab tu kalau kita belajar dalam usul fiqh, kita usul fiqh, pada bab yang awal-awal biasa dia akan menceritakan bab aqsamul kalam, bahagian kalam. Dan antara bahagian kalam adalah dari sudut hakiki wal majazi, hakikat dan majaz. Dan hakikat ni sebagai ulama' dia membahagikan lagi ada pada tiga sudut. Hakikat lughawi, hakikat syar'i, dan juga hakikat urfi. Jadi kat sini kita bahas tentang uruf, dan kita tak ambil makna pada makna lughawi. Itulah uruf. Wala yatabadaru ghairuhu 'inda sima'ihi, dan tidak terbayang maksudnya manusia tidak terbayang bila dengar perkataan tadi ghairuhu, selain daripadanya, makna-makna yang lain daripada dari sudut lughawi ke atau apa benda pun, ketika mana mereka mendengar perkataan tadi. Itu untuk kau lah. Wa hadha yashmilu al-'urfu al-'amali wal-'urfu al-qawli. Maka pentarifan ini merangkumi uruf amali, uruf perbuatan, dan juga uruf al-qawli, al-uruf al-qawli, uruf dari sudut perkataan. Mithalul awal, contoh yang pertama iaitu uruf al-amali, al-urful amali. I'tiyadun nasi bai'ul mu'atah min ghairi wujudi sighati lafziyati, iaitu ketika mana menjadi biasa pada manusia, menjadi satu adat pada manusia, jual beli mu'atah. Bai' mu'atah ni apa? Atau kan beri kan, jual beli secara saling memberi. Maksudnya tak ada lafaz, tak cakap apa-apa lafaz. Kita letak duit, kita ambil barang, tak duit, dia pun ambil duit, belah. Semua maksudnya, okay, senyap. Biasa buat kan? Cakap barulah buat, dah tahu ni harga ni begini, tak duit,
dia pun ambil, kita pun belah. Tak ada gaduh apa. Jadi itu banyak mu'atah tanpa ada apa-apa akad. Sedangkan akad syarat dalam jual beli ataupun rukun dalam jual beli antaranya ialah akad. Al-aqidan, lepas tu al-mabit dan juga akad. Tapi akad tak ada sebab kita tak sebab apa-apa. Itu namakan baik mu'atah. Jadi disebut min ghairi wujudi sighati lafziyah. Sighah lafziyah. Min ghairi wujudi sighatin lafziyatin. Maksudnya tak ada sighah lafaz. Yang ada hanyalah isyarat tu paling kurang. Itu contoh untuk huruf al-amali, huruf amal. Asalnya tak boleh sebab tak cukup rukun, tapi jadi boleh disebabkan huruf. Jadi itu ada kaedah yang menyebutkan al-adah muhakamah. Nanti kita akan bahas detail sikit lah, pembahas lah. Dia akan ceritakan detail sikit sebenarnya apa penggunaan kaedah tadi, kaedah fiqh al-adah muhakamah itu. Wa ta'arufuhum qismatul mahri fi zawaji ila muqaddamin mu'ajjalin wa mu'akharin mu'ajjalin. Dan juga sesuatu yang menjadi uruf bila menjadi uruf di sisi manusia, hum tu kembali kepada nas lah. Nas cakap tadi tu. Sesuatu yang menjadi uruf di sisi manusia yang membahagikan mahar ketika perkahwinan kepada mahar muqaddam muajjal, mahar yang diawalkan dan juga mahar yang diakhirkan. Ini di sisi orang Arab lah. Orang Arab dia biasa bagikan mahar tu, ada mahar yang bayar, mahar muqaddam ni mahar yang dibayar waktu akad. Waktu akad tu dia ada bayar duit. Ini mahar yang muqaddam. Mahar muajjal tu, muajjal yang tangguh tu atau muakhir, itu bayaran baki daripada mahar yang disebutkan waktu akad lah. Okay, dia kata akad contoh mahar 10k kan, 10k gini, di 5k bagi time tu, time akad tu, itu mahar muqaddam. Mahar muakhir tu hutang lah, lepas akad bayar. Wa ta'arufuhum aklul qamhi wal aruzi wa lahmid dha'ni awil bakar. Dan juga menjadi uruf di sisi manusia untuk makan gandum dan juga beras dan juga daging diri dan juga bakar, lembu. Ada lagi satu uruf kat Mesir ni, biasa kita kalau dengar uruf ni contoh yang pelekat kan. Yang pelekat uruf orang Arab ni, yang pelekat ni guna waktu nak subuh kan. Satu jadi tak boleh pakai waktu pergi solat. Tapi anda nampak uruf tu dia macam tak ada pun kat sini. Mungkin sebab kat sini kebiasaan orang Melayu lah banyak. Jadi Arab pun dah nampak biasa. Cuma ada satu huruf yang kat Mesir ni yang berkenaan dengan warna lah. Kalau warna merah ni dia warna untuk perempuan je. Warna untuk perempuan ni. Orang lelaki tak boleh pakai warna merah. Itu huruf Mesir lah. Itu waktu anda nak beli cover pun ni, kita nak ambil warna maroon, dia bukan merah, dia macam maroon tu macam striking sikit lah. Dia kata tak mamnu dari harimi tu maksudnya perempuan lah, perempuan tu mesti lah. Kita kisah apa kan. Aku suka warna merah. Baik, kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithalul urf fil qawli. Jadi tadi tu semua misal uruf al-amali. Ni dia baru bagi misal uruf lah. Maksudnya dia tak bahas lagi apa kaitan uruf ni sebagai dalil untuk menentukan hukum. Ini baru contoh-contoh uruf. Okay. Kemudian dia masuk uruf qaul, uruf qauli. Ta'arafun nasi itla kul walad ala dzakari dunal untha. Jadi menjadi uruf di sisi manusia ketika mana diitlakkan, disebutkan perkataan walad, al-walad. Sebut ya walad,
secara urufnya bagi manusia, perkataan walad tu kita dah dengar, ni maknanya anak lelaki, budak lelaki. Anda zakar dunal unsa, bukan perempuan, tak termasuk perempuan. Sedangkan walad tu sebenarnya kalau dari sudut lugawi dia termasuk juga budak perempuan. Sebab tu tak ada perkataan waladah biasanya. Cuma dari sudut urufnya walad tu pada lelaki. Kalau perempuan kita panggil apa? Bint kan. Wa adamu itlaqi lafzil lahmi ala samak. Dan juga tidak adanya itlaq lafaz daging itu ke atas ikan. Kalau dari sudut lughah ni daging ni apa? Daging ni benda isi dalam lah, isi bawah kulit kan. Daging manusia daging, daging ikan daging, daging lembu daging, daging ayam daging. Tapi sebut daging, secara urufnya kita akan faham daging itu sama ada daging lembu, daging kambing, daging-daging haiwan ni lah. Daging apa, ayam tak panggil daging, kita panggil firah. Daging ikan tak panggil ikan, panggil sama. Walaupun dalam Al-Quran sebut, dalam Al-Quran ada ayat kan pasal apa, ayat yang dalil halal makan ikan kan. Wa litakulu lahman tariyan. Sebab apa nak lupa dah. Allah menjadikan laut ni mudah bagimu supaya kamu boleh makan daging ikan yang lembut. Lahman tariyan. Lahman itu daging ikan. Lahman tariyan daging ikan. Jadi ni kalau nak kaitkan hukum lah. Kalau nak kaitkan hukum, kalau kita upah orang ataupun kita wakilkan orang beli daging ni, cakap tuan belikan daging sekilo. Lepas tu dia beli daging ikan, beli ikan sekilo. Kita cakap, bukan aku nak daging lembu. Kau tu daging, ni daging ni kan. Ikan daging lah. Jadi dari sudut hukumnya disebabkan uruf yang boleh jadi hukum, kita dikira yang benar. Jadi orang tu kena ganti. Itu contohnya lah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itlaqu lafzid dabbati 'ala al-farsi faqat. Dan juga itlaknya lafaz dabbah ke atas kuda saja. Kalau tapi ni lebih pada inilah area Iraq. Kalau orang Arab ni sebut dabbah ni biasanya haiwan berkaki empat. Itu uruf. Cuma uruf juga, uruf Arab. Kalau lughahnya dabbah ni kan asal daripada yadubu, melata. Melata ni maksudnya yang kaki menapak di bumi. Jadi termasuk dalam dabbah tu manusia sekali. Dalam Al-Quran tu apa? Wa ma min dabbatil ardh kan. Wa ma min dabbatil ardh, daripada yang melata di bumi. Termasuk dabbah tu ulama tafsir sebutkan manusia sekali. Tapi bila kita sebut dabbah, biasanya haiwan kaki empat. Tapi kalau yang ni dicontohin bagi ni contoh Iraq lah. Sebab Iraq ni mazhab Hanafi. Kitab ni dia banyak sebutkan contoh-contoh mazhab Hanafi lah. Wal farqu bainahu wa bainal ijma'. Beza di antara uruf dan juga ijma'. Anal ijma'a mabnahu ittifaqu mujtahidil ummah. Ijma' binaannya adalah di atas ittifaq, sepakatnya para mujtahid ummah. Wa ammal 'urf fala yashtaratu fihi al-ittifaqu. Ada pun uruf, maka dia tidak disyaratkan padanya ittifaq. Tak disyaratkan kena sepakat ummah, kena sepakat mujtahid. Mujtahid ummah. Wa innama yakfi fihi sulukul akthariyah. Sulukul akthariyati bima fihimul awam wal khawas. Tapi uruf ni cukup padanya sekadar aktsariyah, majoriti. Sekadar majoriti yang difahami di sisi awam, manusia yang ramai. Fahuwa asbahu bisirah.
anwa'uhu, jenis-jenisnya. Al-urfu biqism biqismihi al-amali wal qawli. Biqismaihi al-amali wal qawli. Imma urf imma urf am wa imma uruf khas. Okey, jadi sebut uruf ada dua pembahagian, dua sudut pembahagian, sama ada uruf amali ataupun uruf qauli. Satu sudut pembahagian. Sudut yang lain iaitu urfun amun, uruf yang am, ataupun urfun khasun, uruf yang khas. Jadi uruf amali qauli tadi kita dah sebut contoh-contohnya. Dan ini disebutkan uruf am dan khas. Baik. Apa dia uruf yang am? Al-urful amu wa ma yata'arafuhu aghlabu ahlil baladi fi waqti min al-awqat. Iaitu apa yang menjadi biasa kebanyakan ahli negara. Kebanyakan ahli negara atau kampung. Negara lah balad. Pada satu waktu daripada banyak-banyak waktu. Kata'arufuhum aqlul istisna, seperti yang menjadi biasa di sisi ahli balad itu akad istisna, akad tempah. Tidak bahasa ni lah akad tempah. Sebelum ni kita bahasan akad tempah ni akad yang kalau ikutkan dia berlawanan dengan kaedah am, iaitu apa ni, tak boleh baik makdum, baik yang tidak ada. Baik istisna bila tempah maksudnya barang tak ada lagi tapi kita dah akad. Tapi ini dah menjadi adat yang dibolehkan sebab ada hajat lah. Wasti'mal lafzil harami bimakna al-itlaqi li'inha'i aqli zawaj. Iaitu penggunaan lafaz al-haram. Lafaz haram ni dengan makna talak untuk membubarkan akad zawaj. Contoh cakap antil haram alaiki, alayya, engkau haram di atas ke atasku. Maksudnya kita faham sudut urufnya, kita faham haram di situ maksudnya cerai, bukan haram yang sudut makna syarak haram-haram tu lah. Wadukhulil lahmi wadukhulil hamami min ghairi takdiri muddatil maktaf, muddatil makath fihi, dan juga masuk ke tandas dai tanpa ada takdir, pengkadaran ataupun ditentukan berapa lama kita nak tetap dalam tu, tetap dalam tandas tu, duduk dalam tandas. Bayar segenih juga masuk, nak masuk sejam ke, masuk 5 minit ke, segenih juga bayar kan. Itu ni contoh-contoh huruf am lah. Maksudnya huruf am ni dia lebih besar daripada sekadar satu kelompok kecil. Kalau disebut sini aghlabu ahlil balad, aghlabu ahlil balad, satu negara biasa macam tu, ataupun lebih besar lagi manusia lah keseluruhannya. Contoh lain kalau kita biasa kan, nasi, kalau Malaysia kan, tandas masuk segenih juga, bayar segenih, nak masuk lalu tak kisah kan. Kalau macam kita Melayu, ada bayar nasi sepinggan, banyak ke sikit bayar tak sepinggan kak. Boleh tak boleh? Boleh, sebab urufnya begitu. Al-urful khas itu tadi uruf yang umum, ini masuk uruf yang khas. Wa ma yata'arafuhu ahlu baladah au iqlimi au ta'ifatin, ahlu baladatin au iqlimin au ta'ifatin muayyanin minan nasi. Uruf khas ni apa? Iaitu sesuatu yang menjadi uruf di sisi ahli
kampung, baladah. Baladah ni lagi kecil lah. Ataupun iklim, satu suasana. Macam mana nak cakap? Kalau dalam Arab ni, iklim ni dia uh, dia macam kita macam mana? Daerah lah kot. Daerah. Kalau perbahasan apa ni? Fiqh daulah ataupun perbahasan wilayah khalifah. Khalifah tu dia memayungi seluruh umat Islam kan. Jadi nak pilih khalifah, kalau ini pemilihan khalifah secara demokrasi, contoh zaman Uthmaniyah. Jadi setiap iklim, disebutkan dalam kitab, setiap iklim menghantar calonnya. Wakil-wakil negara dalam iklim menghantar calonnya, dan bila dah ada calon dalam iklim menghantar calon ke pusat ataupun ke khalifah, untuk jawatan khalifah. Jadi iklim kat sini maksudnya negara-negara, contoh iklim Asia Tenggara, iklim Asia Tenggara, Malaysia, Patani, Indonesia tu contoh dia. Jadi kalau iklim dalam negara ni dia macam daerah lah, boleh dikatakan. Au ta'ifatun mu'ayyanatun, au ta'ifatin mu'ayyanatin, ataupun kelompok yang tertentu, minan nas. Maksudnya dia lagi kecil daripada negara. Kalau kita sebut tarif yang untuk huruf am tadi, aglabu ahlul balad. Aglabu ahlul balad. Ini ahli baladah ataupun iklim atau ta'ifah yang lebih kecil. Kita tengok contoh dia. Kaitlah kilafzid dabah fi urfi ahli al-Iraq ala al-Farsi khasah. Seperti itlaknya nafas dabah pada uruf ahli Iraq. Ini tadilah, dabah tu dari Iraq. Orang Iraq ni sebut dabah mesti maknanya kuda, secara khusus. Adapun orang Arab secara umumnya, lafaz dabah tu adalah sesuatu binatang yang berkaki empat. Jadi dia dalam perbahasan uruf ni, dia kalau ta'arud antara uruf am dan uruf khas, yang diutamakan adalah uruf am. Kecuali penggunaan ketika mana suatu hukum itu nak digunakan berdasarkan uruf, di tempat uruf yang khusus itu, maka digunakan uruf khusus. Dia ada pendetailan dia. Itu kalau nak saya detail berkenaan dengan uruf. Waja'ala dafatir waja'alu dafatir tijar hujjatun fi itsbatid diwan, fi itsbatid duyun, dan menjadikan risit-risit jual beli sebagai hujah pada mensabitkan hutang-hutang. Jadi hutang lain tempat, lain cara lah. Yang penting dia ada catatan. Ada yang catat guna buku, ada yang catat guna rekod. Jadi benda-benda bergantung pada uruf tempat setempat tu, itu uruf khusus lah. Contoh dia. Amma bin nazari limada iqrar sya' lil urfi wa arimi iqrarihi fa yanqasimul urf ila urfin sahihin wa urfin fasidin. Adapun dari sudut kita melihat sejauh mana syarak mengikrar uruf, pengikraran syarak, penetapan syarak pada uruf, sama ada syarak ni mengikrarnya, menetapkannya ataupun menerimanya, ataupun syarak ni adamu ikrari, tidak menerima. Maka terbagi kepada dua, iaitu uruf yang sahih dan juga uruf yang fasid. Apa dia uruf sahih? Al-urfu sahihu huwa ma ta'arufuhu an-nas nasu duna ayyahilla haraman aw yahramu halalan.
Iaitu apa yang menjadi sesuatu yang menjadi uruf di sisi manusia tanpa ia menghalalkan yang haram ataupun dia mengharamkan yang halal. Ini yang sahih lah. Maksudnya bertepatan dengan nas. Kata'arufuhum. Kata'arufihim takdimi urbuni fi aqli istisna. Seperti sesuatu yang menjadi uruf di sisi manusia, iaitu takdim urbun. Me, mengkedepankan ataupun bayar dulu deposit ketika akad istisna. Akad istisna kalau ikut asalnya akad tempah ni dia berbeza dengan bait salam, akad salam. Akad salam kita bayar dulu barang datang kemudian. Akad istisna barang dulu baru bayar kemudian. Maksudnya bukan hutang, dia bukan hutang barang tak ada. Barang tu tak ada. Kita minta tempah, barang dah siap baru kita bayar. Itu asal akad istisna. Tapi sekarang dah jadi uruf bagi manusia, bayar urbun dulu. Bayar deposit dulu, baru orang tu buat. Kemudian dah siap, baru bayar lebih selebihnya. Jadi boleh tak boleh? Boleh, sebab dia tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Wa ta'arufuhum anna zawjata la tantaqilu ila baiti zawjiha illa ba'da qabdi juz'in minal mahri. Contoh lain, uruf sahih iaitu uruf zaujah, isteri tidak berpindah ke rumah suaminya. Lepas akad tu dia tak pindah terus rumah suaminya kecuali selepas qaubat juz'un minal mahri, selepas dia dapat sebahagian daripada mahar. Maksudnya mahar ni lah, mahar muqaddam tadi. Muqaddam muqaddam muajjal tadi. Maksudnya kalau mahar muqaddam tu dah deal 50k. 50k pula. Mahar 10k. Deal mahar muqaddam 5k. Tapi dia baru bayar 3k. Dia tak cukup lagi 2k. Jadi isteri tu tak wajib datang ke rumah suaminya. Walaupun dah akad. Jadi dia kena bayar sempurna dulu baru boleh. Qaubat ni sama ada qaubat ni lah. Qaubat hukumi, qaubat ataupun qaubat hakiki. Qaubat ni ada dua. Qaubat hakiki ni yang kita pegang tangan hakiki. Hukumi ni dari sudut urufnya contohnya macam account. Kita bank in. Bank in tu walaupun kita tak pegang tapi dia dah berada di bawah possession kita. Itu uruf hukumi lah. Itu bahasan dia lah. Wa annal mahra qisman. Mahar ada dua, iaitu muajjal wa muajjal, yang disegerakan dan yang dilambatkan. Ini kita macam tadilah. Wa anna ma yuqaddimuhu al-khatib athna al-khitbati wa laysa juz'an min al-mahri. Yang disebutkan kat sini juz'un min al-mahar ni apa, iaitu apa yang dibayar dahulu oleh khatib yang masuk bertunang ketika mana khitbah, ya'uddu hadiyatan, menjadi hadiah dan bukannya sebahagian daripada mahar. Ini pun contoh lain, contoh uruf. Kalau waktu tunang tu datang kita bagi barang, bagi duit kan. Biasa kita tunang bagi apa? Cincin je lah kan. Ataupun kalau situ lah, ni contoh ada bagi barang-barang hadiah banyak lain kan. Kemudian bila dah akad waktu nak kahwin tu, cakap ada orang tanya mana maharnya. Tu dah bagi tu waktu tunang tu. Jadi dari sudut uruf manusia itu tidak dikira tidak dikira mahar, tapi dikira hadiah. Bukan hadiah lah, sebab mahar ni secara urufnya apa yang dibagi semasa kahwin. Jadi itu tidak dikira mahar, tapi dikira hadiah. Okay, jadi semua ni uruf sahih yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.
Adapun al-urfu al-fasidu huwa ma ta'arafuhu an-nasu walakinnahu yahillu haraman atau tuharrimu halalan. Ini uruf fasik iaitu sesuatu yang menjadi uruf di sisi manusia, akan tetapi ianya menghalalkan yang haram dan juga mengharamkan yang halal. Itu je beza dia. Contoh dia apa? Kata'arufuhum aklu riba wa ta'amul ma'al masarifi ribawiyah bil fa'idat. Contohnya sesuatu yang menjadi uruf iaitu memakan riba. Makan riba dan juga bertaamul, berkecimpung, bertaamul lah dengan urusan-urusan ribawi yang disebut sebagai faedah. Yang cakap bank tu dah biasa, kita ni dah biasa dah hidup dengan bank-bank konvensional kan, dah jadi biasa, jadi uruf lah. Jadi uruf ni kan al-adah mahkamah jadi adat. Jadi boleh lah, tak boleh sebab ianya menghalalkan apa yang haram secara qat'i. Riba ni haram secara qat'i. Jadi benda-benda yang kita tak boleh kata riba ni dah biasa dah dalam masyarakat kita. Jadi boleh lah, tak boleh. Waqtilatin nisa'i birrijali fil hafalatil amati. Dan pencampuran perempuan dengan lelaki pada majlis keramaian. Tak boleh. Walaupun dalam kalau kita kata adat masyarakat kita, biasanya kalau majlis apa, walimah tu urus kan, dalam satu kanopi tu campur lelaki perempuan kan, duduk satu meja kan, yang ajnabi kan. Walaupun kita dah biasa di masyarakat, tapi benda tu berlawanan dengan nas yang mengatakan benda tu haram. Ilat antara lelaki perempuan tanpa ada hajat, maka ianya haram. Jadi tak boleh. Tetap kena asingkan kanopi lelaki dan perempuan. Itulah. Jadi kalau kita kata dah biasa tu, maka ianya adalah huruf yang fasid. Wa taqdimul muskarat fi dhiyafah, memberikan minuman-minuman yang memabukkan ketika melayan tetamu. Dan Melayu tak ada lah kot. Dia Arab-Arab dulu-dulu dia bagi. Ataupun contoh kat barat kan, kita datang rumah orang kan, ada wine tak? Contoh kan. Jadi benda tu walaupun huruf di barat, tapi kita datang tetap tak boleh. Tetap tak boleh minum. Walaupun kata benda tu dah biasa, orang barat dah biasa kan, tak boleh. Barat sangat kan, tak boleh juga sebab ia menghalalkan yang haram. Waroksi fil afrahi, dan juga tari menari ketika afrah, majlis afrah ni, majlis ni lah, walimah lah. Majlis keraian, afrah, majlis keraian. Biasa kalau Arab sebut afrah ni majlis kahwin, ataupun haflah az-zafaf, itu pun sama. Jadi tari menari ni tetap tak boleh walaupun itu majlis keraian apa pun, tetap tak boleh sebab tari menari ni diharamkan oleh nas. Tari menari umum lah, kalau nak tari dalam bilik seorang tu ikutlah kau. Tunjukkan lentok-lentok benda semua tak ada lah. Dia lagi perempuan yang menari. Wa tarki solati athna al-ihtifalat al-amati, dan juga meninggalkan solat ketika ihtifal amah, majlis-majlis keraian. Mungkin contoh daripada adat kita Melayu, orang yang datang majlis kenduri biasanya tak tinggal solat. Biasa pengantin kan. Sebab tak nak rosakkan makeup punya pasal, tak solat sehari. Makeup ke apa tu apa. Inai ke apa kan. Walaupun benda tu dah kita cakap masyarakat Melayu kita dah biasa, dah jadi adat, jadi huruf, tetap tak boleh sebab meninggalkan solat itu benda yang berdosa lah, haram lah. Jadi itu masuk dalam uruf yang fasik kalau kita kata benda tu
urus. Termasuklah dalam apa ni, benda yang kita persoalkan sebelum ni, kat Mesir ni kan, student pengajian Islam dah biasa dah buat apa ni, isi isi apa ni, tasjil ataupun daftar vaksin tu, sebab kalau daftar ada tu lambat. Dah 2 bulan kan tak dapat lagi kan. Jadi kita nak cepat daftar guna apa ni, kita at-tibbi, apa ni, al-amilin fil qata' at-tibbi, iaitu pekerja di sektor perubatan. Dia bukan frontliner dalam pendaftaran tu, dia pekerja di sektor perubatan tulis. Kalau frontliner tu mungkin boleh apa, takwil lagi, eksekutif frontliner lah, sebab uruskan apa ni, urusan COVID anak Selangor kan. Boleh tulis itu al-amilin fil qita' at-tibbi. Atau orang-orang yang berkecimpung dalam medical sector lah. Sebab tu kalau pelajar medik dia dapat awal. Dan kalau orang yang apa daftar itu memang besok daftar malam ni, besok boleh dapat. Walaupun kita kata benda tu biasa, dah jadi macam tu dah, sebab dah banyak dah orang buat kan. Aku lagi ramai yang buat kan. Lepas tu kat pasal Mesir dah jadi ramai siap orang ajak-ajak kan. Jadi biasa lah, ada lah. Nanti kat jadi urus biasa kan macam tu. Benda tu tak boleh. Sebab apa? Sebab hukum tak kata tak boleh lah. Kalau nak bahas panjang, panjang lah, nak berdetail panjang lah. Cuma nak sebut kat sini, cara ringkasnya benda ni dia berkaitan dengan 3 perkara. Yang pertama, penipuan. Yang kedua, hak mendapat vaksin. Yang ketiga, hak giliran mendapatkan vaksin, QQ. Yang pertama, menipu ni dah korang pun dah tipu, nak isi tasjil dekat bahagian sektor perubatan tu, dia ada minta kau kerja kat mana, kau sektor perubatan ni sektor apa kan. Tapi kebetulan dekat pilihan tu dia ada others kan. Semua pilih others. Lepas tu dia minta sekali apa, bukti kita ni bekerja dalam sektor perubatan kan. Walaupun kita bagi IC pun lepas. Tapi kita tahu kita tak tahu benda tu adalah untuk sektor perubatan, tapi kita buat juga walaupun lepas. Dan itu dikira menipu. Menipu ni tak ada khilaf lah kalau menipu macam tu haram kan. Yang kedua, berkenaan dengan hak mendapatkan vaksin. Hak mendapatkan vaksin. Kalau kita nak kata dengan kita mendaftar guna apa ni, pendaftaran sektor perubatan tu mengambil hak orang lain. Jadi kita kena buktikan di mana yang kita kata mengambil hak orang lain. Jadi lepas kita buat kajian sikit lah, kajian dan pembacaan sikit. Technical Vaccine Administration vaksin ni, pengurusan vaksin ni dia tidak membuatkan ni 30,000 contoh. Okay, ni 30,000 ni dos untuk sektor perubatan, 30,000 lagi sektor pendidikan, 30,000 lagi sektor lain. Dia tak macam tu. Tapi bila Mesir ni dia ada 200 juta penduduk, termasuklah bukan orang Mesir kan, 200 juta tu. Jadi vaksin diorang ni diorang bila dapat tu akan hantar ke setiap center-center diorang, center vaksinisasi lah, vaksinisasi kan. Diorang ada dalam 400. Ini kira dah tambah lah, sebelum ni lagi sikit 100 lebih. Sekarang dah bertambah jadi 400 lebih. Jadi 400 lebih tu kalau nak tampung 200 juta tu memang lambat. Memang lambat. Yang pertama. Jadi bila sampai situ, dia tak ada kuota. Okay, satu center ni berapa untuk medical, berapa untuk orang tua dan orang berisiko tinggi, berapa untuk others. Tak ada. Tapi yang tentukan benda tu adalah admin pengurusan data tu. Bila kita daftar, dia akan lepaskan dan proseskan nama-nama yang aula. Kalau kita ikuti perkembangan, memang daripada awal waktu vaksin sampai, dia aulakan 2 golongan.
iaitu medical sector dan juga orang tua ataupun orang yang berisiko tinggi, penyakit kronik dan sebagainya lah. Itu dulu. Sebab tu kalau kita tanya kawan-kawan kita yang ada dah pilih vaksin tu, kebanyakan nampak kebanyakannya lah. Kebanyakan yang kata waktu datang tu memang ramai orang tua. Kebanyakannya lah. Sebab memang dia orang utamakan yang itu dulu. Cuma latest ni ada dalam 3 atau 5 hari lepas dia sebutkan sekarang ni dia dah bagi keutamaan pada sektor pendidikan. Sektor pendidikan lah, iaitu pekerja-pekerja, guru-guru, pensyarah-pensyarah pada sektor-sektor pendidikan. Sebab yang sektor perubatan ni dah banyak yang settle. Jadi bila proses dua golongan ni dulu, memang yang others ni memang akan dapat lambat lah. Bayangkan kita ada queue, ni queue orang biasa, ni queue orang tua, ni queue orang perubatan kan. Jadi dah akan habiskan queue ni, baru queue yang others ni jalan. Memang lambat lah. Dan lambat tu dengan tambah lagi hanya ada 400 center. Jadi kena faham lah benda tu. Jadi persoalannya, di mana hak kalau kita kata kita ambil awal tu menyebabkan orang lain tak dapat. Dia tak ada. Dia sebenarnya semua akan dapat. Sebab kalau ikut pembacaan, sekarang ni dah ada dalam confirmation kerajaan akan dapat paling kurang 80 juta dos. Setakat ni lah. Tapi yang mendaftar, yang dah mendaftar tu ada lebih dalam 10 juta. Jadi paling kurang mesti semua dah dapat lah. 80 juta dos kalau bagi dua kan. Seorang-seorang 2 dos kan. Maksudnya paling kurang dah 40 juta penduduk dapat. Tapi yang daftar baru 10 juta ke atas kan. Jadi mesti dapat. Persoalannya lambat atau cepat. Jadi persoalan hak mendapatkan vaksin tu terlepas lah. Tapi kalau tak lepas contohnya, kita kata ini kalau lah ia berkenaan dengan hak mendapatkan vaksin, kita cucuk vaksin tu menyebabkan orang lain tak dapat vaksin, kita kena pulangkan hak vaksin tu macam mana? Tapi tak adalah kan. Yang ada hanyalah hak giliran. Seolah-olah kita memotong barisan lah. Selain cerita macam itulah ringkasnya. Jadi memotong barisan ni secara ringkasnya benda yang tidak. Benda yang melampaui batas lah. Mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Carilah mana-mana bahasan pun, potong barisan ni tak ada yang kata harus pada asalnya. Jadi dari vaksin tu dah mengalir dalam kita, vaksin tu halal. Cuma berdosa dengan cara kita tu ambil. Macam kita jual beli waktu azan Jumaat. Benda kita beli tu halal, boleh makan. Jadi hak kita. Tapi dia berdosa lah. Sebab jual beli waktu azan, ada nas. Sama lah macam tu. Wallahu ta'ala alam. Nak detail nanti kita bincang kemudian lah. Baik, sama balik. Mana tadi? Okey, hujah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hujjiyatuhu, penghujahan huruf. Jadi yang kita sebut tadi walaupun dah jadi biasa huruf. Kalau dia halal haram wa yuharrimu halalan, maka tak boleh. Itu huruf fasid. Baik. Penghujahan. La ya'malu bil urfi al-fasidi li mu'aradatihi adilatu syari'atu wa ahkamuha. Tidak boleh beramal dengan huruf yang fasid kerana ia bercanggah dengan dalil-dalil syarak dan juga hukum-hukum syarak. Walihada la ya'uddu qanunan ay urf la ya'uddu qanunan ay urfin yukhalifu ad-dusturi aw nizamil 'ami. Maka dengan itu tidak sah suatu konun yang menjadikan mana-mana huruf yang berkhilaf atau berlawanan dengan dustur perlembagaan ataupun sistem yang umum. Fala yasmahu
fala yusammihu syar'an bil uqudi ar-ribawiyati au uqudil gharari. Maka tidak ada toleransi, tidak ada tasamuh dari sisi syarak dengan akad-akad yang ribawiyah ataupun akad-akad yang gharar. Limusa limusa limusadimatuhu limusadimatuha nususin nusus syariah. Kerana ianya bercanggah ataupun berlawanan dengan nas-nas syarak. Okey. Ukut gharar ni kalau belajar detail dia ada banyak lagi sebenarnya. Ukut gharar yang banyak dan juga gharar yang sikit. Tu bahasan detail lah. Sebagian ulama membolehkan gharar yang sikit. Berdasarkan keperluan lah. Tapi tu nak tahu detail kena buka kitab-kitab fiqh. Amal urf as-sahih, uruf yang sahih. Jadi uruf yang fasid tak boleh. Memang tak boleh secara ijma' tak boleh guna uruf yang fasid. Adapun uruf yang sahih fa maqbulun. Maka ia diterima fi tasyri'i wal qada'i wal ijtihadi. Maka ia diterima ketika pentasri'an, mensyariatkan sesuatu, dan juga pada bab qada' dan juga bab ijtihad. Li'annahu la yukhalifu ahkam syariati wa la yusadimu aslan min usuliha. Kerana ia tidak bertentangan dengan mana-mana hukum hakam syarak dan tidak bercanggah dengan mana-mana usul daripada usul-usul syarak. Lidha qala ulama, maka itu ulama menyebutkan al-'adatu syari'atun muhakkamatun. Ini yang penuhnya lah. Biasanya kita sebut kaedah al-'adah muhakkamah. Adat itu adalah syariat dan boleh menjadi hukum. Juga ulama menyebutkan at-thabitu bil 'urfi thabitun bin nasri. Sesuatu yang sabit dengan uruf seperti ia sabit dengan nas-nas. Ini kaedah. Kenapa? Kerana uruf yang sahih. Kalau uruf yang fasid tidak termasuk dalam. Wa dalilu 'ala al-akhdhi bil 'urfi as-sahih, dan dalil untuk mengambil, ke atas mengambil uruf yang sahih. Huwa annahu yulaimu hajatin nasi wa yadfa'ul haraj wal masyaqqah anhum. Wa yadfa'ul haraja wal masyaqqah anhum. Itu iaitu dalil iaitu uruf yang sahih ni ianya bersesuaian dengan atau memenuhi hajat-hajat manusia. Dan ianya menolak kesusahan dan juga kepayahan daripada manusia. Wa illa waqa'an nasu fi dhaiqi wal haraj. Kalau tidak, pasti manusia ni akan berada di dalam kesempitan dan juga kesusahan. Waqad ra'ati syari'atu ba'dul a'rafi al-arabiyyati allati la tasadamu mabadi'iha wa qawaidiha al-'amah. Maka dengan itu syariat telah meraihkan sebahagian daripada uruf-uruf kaum Arab yang mana ianya tidak bercanggah dengan mabadik prinsip-prinsip dan juga kaedah-kaedah umum syarak. Ka'ijabid diyah fil qatlil khata'i ala al-aqilah. Seperti mana kewajipan untuk membayar diat, denda pada kes membunuh secara salah, qatlul khata'. Dan siapa yang kena bayar tu iaitu aqilah. Siapakah aqilah? Iaitu al-aqarib al-asobat, kerabat yang menerima asobah. Asobah yang paling banyak lah. Betul, kalau dalam pembahagian apa ni, miras tu, mengata pesaka tu, ada satu orang ni dia yang mendapat paling banyak. Biasanya paling banyak siapa contohnya? Asobah ni kena kira dulu lah baru tahu siapa paling banyak.
Dan dia lah yang kena tanggung bayaran diet. Dan perkara ini adalah berdasarkan uruf. Uruf orang Arab. Jadi benda ini diterima sebagai hukum kerana ianya termasuk dalam uruf yang sahih. Wa takriril kafaati fi zawaji. Dan menetapkan satu lain menetapkan sekufu kekafaah, kekufuan. Sekufulah ketika kahwin. Wa mara'atil qarabah al-asabiyah fil wilayah wal irath. Dan juga meraihkan kerabat dan juga asabiyah ni bukan asabiyah ni. Bukan asabiyah ya apa fanatik oh. Ni asabiyah apa ni asabah. Golongan yang menerima asabah. Pada permasalahan al-wilayah, masalah wali. Dia ni boleh menjadi wali apa ni? Wali zawaj ataupun wali apa namanya? Wali harta. Harta apa bahasa Arab? Wali ulmal. Jadi yang siapa yang masuk tu adalah kerabah lah. Dan juga pada permasalahan irath, pewarisan. Atau pusaka. Maka dinaikkan asabah. Amal a'rafu al-fasidah wad-dharah falam falam taqirru falam taqirha asy-syari'atu kariba wal maisiri wa wa'dil banati wa harmanin nisa'i minal mirath. Adapun uruf yang fasid dan juga yang memudaratkan, maka syariat tidak mengikrarkannya, mentakrirkannya. Syariat tidak mentakrirkannya, tidak menerimanya lah. Seperti riba, seperti judi, seperti juga wa'dil banati, menanam anak perempuan. Dan juga pengharaman perempuan pada masalah miras. Sebab Nas dah sebut riba ni haram, kita tak boleh buat. Maisir judi ni haram, tak boleh buat walaupun biasa. Tanah anak perempuan ketika jahiliah menjadi adat kan. Kita tak boleh walaupun dah biasa. Nas sebut perempuan ada bahagian dia, lelaki ni ada bahagian dia pada miras. Maka tak boleh kita menghalang lelaki atau perempuan. Macam ni lah. Apa nama adat pepatih kan? Negeri Sembilan lah. Adat pepatih. Perempuan je dapat, lelaki tak dapat apa-apa. Dulu waktu kecil-kecil dengar adat pepatih ni, tak nak kawan dengan orang Negeri Sembilan lah. Dari segi syarak benda tu tak boleh. Kena ikut hukum Islam. Walaysa al-urfi dalilan mustaqillan. Dan bukanlah uruf itu satu dalil yang mustaqil, dalil yang bebas. Ianya sebagai satu dalil semata-mata ianya uruf, kita boleh ambil ianya sebagai satu dalil yang bebas tanpa kita bergantung pada dalil-dalil lain. Itu maksudnya. Dalil mustaqil ni kita mengambil dia sebagai satu dalil utama tanpa mengambil dalil-dalil yang lain. Uruf ni bukan dalil yang mustaqil. Dalil mustaqil ni Al-Quran, hadis. Itu dalil yang mustaqil. Kita boleh ambil Al-Quran, boleh ambil hadis tanpa bergantung dengan mana-mana dalil lain. Wa inna ma huwa fil ghalibi amalun bil maslahatil mursalati. Adapun ianya sungguhnya ia pada kebiasaannya diamalkan beramal dengan masalah mursalah. Maksudnya tak boleh semata-mata tengok uruf. Uruf ni biasa digunakan pada perkara-perkara tak ada nas. Jadi sebelum nak tengok uruf tu, kadang-kadang kita kena tengok dulu masalah-masalah. Benda-benda yang masalah dulu. Kita dah bahas sebelum ni masalah-masalah. Kemudian baru kita tengok adakah ia termasuk dalam uruf ataupun tidak. Nak mengetahuinya masalah satu ataupun baik untuk satu kaum tu, kadang-kadang kita kena tengok uruf. Uruf dia kata yang ini baik, maka baiknya ini termasuk dalam masalah-masalah. Masalah yang musalah nak kata baik, mengatakan uruf ada. Jadi dia bukan dalil mustaqil.
Wa yura'i fi tafsirin nususi, dan ia meraihkan diraihkan ketika mentafsirkan nas. Kadang nas ni datang secara umum ataupun secara tidak jelas, ijmal. Jadi yang boleh mentafsirkannya ataupun mendetailkannya adalah dengan uruf. Fayakhassisu bihil am. Maka uruf ni dia boleh mengkhususkan nas-nas yang am, umum. Fayaqayyidu bihil mutlak, dan dia boleh mentakidkan nas-nas yang mutlak. Nas yang datang mutlak, tak ada takid, tak ada apa-apa ikat. Maka uruf ni boleh menjadi takid kepada nas-nas yang mutlak. Wa yatruku bihi al-qiyasi. Wa yatruku bihi al-qiyasu ahyanan. Dan ditinggalkan dengannya, dengan apa, nas-nas tadi pada kias secara kadang-kadang. Kadang-kadang waktu kias ni kita tak kias dengan apa ni, kadang-kadang kita tak gunakan kias pada nas. Kadang kita tengok uruf terus. Benda tak ada nas. Bila benda tak ada nas ni, first kali kita kena guna kias. Tapi kadang-kadang, jarang-jarang ahyanan ni, benda tu kita tak guna kias tapi tengok uruf. Tapi sebelum nak tengok uruf tu, mesti pastikan dulu benda tu tak ada nas. Jadi bila tak ada nas tu, kena tengok dulu dalil lah. Bila tengok dalil, tak ada nas, dia akan terpakai masa yang salah, kemudian baru kita tentukan dengan uruf. Sebab tu dia bukan satu dalil yang mustaqil, bukan satu dalil yang bebas. Wa yukhadhu bi muqtada fi majalil ijtihadi fil qadaya al mustajiddah at-tari'ah. Dan diambil dengan situasinya fi majalil ijtihad, pada bidang ijtihad, pada kes-kes yang mustajiddah atau pada kes-kes yang baru, yang emergency. Maksudnya kalau kes-kes yang kontemporari ni, kadang-kadang contoh COVID lah kan, benda-benda masalah yang baru ni kadang tak ada nas. Jadi bila tak ada nas, biasanya kita akan pakai uruf. Tengoklah mana uruf kata yang tu kata baik atau buruk. Lidha qala al-fuqaha'u, maka dengan itu para fuqaha berkata, kullu ma warada bihi syar'i mutlaqan wala dhabitun lahu fihi wala fil lughati. Setiap apa yang datang dengannya syarak secara mutlak, wala dhabitun lahu, dan tak ada dhabit padanya, pada menetapkan hukum itu, fihi ni pada syarak, dan juga wala fil lughati, dan juga tidak ada pada lughah. Satu masalah ni nas tu datang secara mutlak, tak ada takkid apa-apa, sebut mutlak lah, lafaz tu lafaz mutlak. Dan mutlaknya dia tu tak ada dobit. Ni kayu ukur nak menentukan sesuatu itu macam mana, sama ada dari sudut syarak ataupun dari sudut lughah. Lughah pun tak, kita tengok tak tahu. Contoh kan, nas kata dibenarkan darah yang sedikit, dimaafkan darah yang sedikit ketika menggunakan solat. Sebab darah tu najis, tak boleh, tapi dimaafkan darah yang sedikit. Macam mana nak tahu sedikit tu? Jadi nas tak sebutkan dobit apa-apa, lughah pun tak sebutkan dobit apa-apa, jadi bergantung pada uruf. Maka ulama' berijtihad berdasarkan uruf lah. Sebab tu kadang kita baca tak melebihi satu jari. Contoh lain, uruf perkara yang tak ada dobit pada nas. Dimaafkan pergerakan 3 kali berturut-turut pada pergerakan yang kecil, kan? Dan solat pada pergerakan yang kecil. Macam mana kita nak kata satu pergerakan tu pergerakan kecil? Jadi tak ada nas yang jelas untuk dijadikan topik, apatah lagi secara lughah, kan? Pergerakan kecil tu macam mana? Jadi bergantung pada uruf manusia.
Maka uruf kata kalau sekali sini kan, garut sini ni pergerakan kecil, maka itu dikira sebagai satu pergerakan. Adapun pergerakan besar, kalau tiga kali berturut, kira tiga pergerakan lah. Kalau satu kecil, sini banyak kali pun, satu pergerakan, kira sebagai satu pergerakan. Sebab apa? Sebab huruf. Maka ni dia dah masuk contoh-contoh yang mengaplikasikan al-adah muhakamah. Adat tu menjadi satu hukum. Maka kalau bila kecil ataupun sikitnya pergerakan itu menjadi hukum, melebihkan tu menyebabkan solat kita menjadi tak sah. Yang maksudnya bila dah berkaitan dengan satu huruf tu dah berkaitan dengan hukum. Yarji'u fihi ilal urfi, maka dikembalikan kepada pada kes tadi tu kepada huruf. Contoh, dah tak ada dobit pada nas, dah tak ada dobit pada lughah, maka dobit tu dikembalikan kepada huruf. Contohnya kal harazi fi sarqati, seperti haras ni jaga, penjagaan harta ketika mana sarqah. Nak kata mencuri ni mesti barang terjaga. Nak kata terjaga tu macam mana? Macam nak kata terjaga? Nas tak sebut apa-apa kan? Jadi lughah tak sebut apa-apa, hurufnya jaga tu contohnya masuk dalam laci. Laci tu kunci. Gitu. Kalau letak depan atas meja tu depan sebelah tingkap, secara hurufnya kita tak sebut itu sebagai terjaga. Duit bukan kat situ nak jaga. Paling kurang duit tu letak kat kalau buku tu selit. Tu contoh. Kita kata huruf tu dah terjaga. Jadi itu contoh dobit dalam huruf. Wa tafarruqi fil bai' dan juga perpisahan dalam majlis jual beli. Kalau kita katakan ada apa? Khiyar majlis. Khiyar dan selagi mana kita dalam majlis. Jadi macam mana kita nak kata majlis tu dah tak jadi majlis? Nak kita maksud dah tak jadi majlis, maksud dah berpisah lah, tafarruq, pisah. Nas tak sebut pun secara khusus dobit-dobitnya, apatah lagi lughah. Maka bergantung pada huruf. Ulama mesti pada huruf. Sebab tu ada yang kata bila keluar daripada kedai dan sebagainya, ikut mazhab lah. Maka itu semua kembali kepada huruf. Dan bila sebut kembali kepada huruf dan ia menjadi hukum, keluar je daripada kedai tu dah tafarruq, maka dah tak ada khiyar majlis. Jadi hukum lah. Huruf menjadi hukum. Itu contoh dia. Wal qabdu, dan juga qobat. Yang qobat kita dah bahas tadi lah. Dari sudut hurufnya, qobat ni macam mana? Pegang, menjadi possession dia. Tapi secara hurufnya, dalam account pun dikira sebagai kita dah qobat. Dah ada possession. Dah ada possession apa sebenarnya? Penguasaan. Pemilikan kan? Dah ada milik kan? Maka itu pun dikira sebagai qobat juga. Macam ulama sebutkan itu sebagai qobat al-qabtul hukmi. Contoh lain, wa waqtil haidi wa qadaruhu. Contoh lain, waktu haid dan juga kadarnya. Dalam nas tak ada sebut pun perempuan ni kadar haidnya adalah mesti 7 hari. Tak ada. Bahkan disebut secara umum. Jadi kembali kepada uruf perempuan tu. Ataupun adat perempuan tu secara khusus lah. Ini permasalahan-permasalahan nanti boleh baca secara detail lah. Ketika mana nak tengok huruf, ketika mana ambil serendah-rendah bahagian yang paling selamat, kadar-kadarnya lah. Wa ihya ilmawati, menghidupkan tanah-tanah tanah-tanah yang tidak ada pemilik. Jadi dalam bahasa ihya ilmawati ni ada disebutkan kena ada binaan. Contoh dia, macam nak kata ihya tu nak macam mana? Jadi sudut huruf contoh ihya ni kena ada binaan. Jadi sejauh mana nak kata binaan tu? Untuk huruf masyarakat tu, binaan ni cukup kita cucuk pasakkan tiang-tiang sebagai umdah kepada tiang. Pasakkan tiang lah contohnya. Pasakkan tiang tu dah dikira menghidupkan tanah tu. Tapi secara huruf juga takkan dah pasak tiang tu 40 tahun tu pasak tiang tu dah kira huruf kan.
Maka ulama dia ada menetapkan. Contohnya ulama berisiat, antara pendapat dalam mazhab, pasangan tiang tu limitnya 3 tahun. Lebih 3 tahun, kalau tak ada binaan apa-apa, terbatal ihya ulama tu. Itu contoh dia. Jadi semua tu adalah ijtihad yang berdasarkan uruf. Sebab tak ada nas yang boleh dijadikan sebagai tauhid. Antara yang lain, contoh ulama berpendapat cukup dengan binaan pagar. Itulah ihya ulama. Bahas-bahasan detail tu kebanyakan ihya ulama ni berdasarkan uruf. Istilah fil ghasbi wa nahwu dhalik. Contoh lain, ambil secara paksa. Macam mana nak kira secara paksa tu berdasarkan uruf. Berapa dah? 9. Sikit lagi. Sikit lagi, 9 minit lagi. Tatbiqatuhu, pengaplikasiannya. Okay. Amal al-fuqaha'u bimuqtadil urfi fi masail kathirah. Fi masailin kathiratin. Para fuqaha telah beramal dengan uruf ini, bertepatan dengan uruf ini pada masalah-masalah yang banyak. Minha, antaranya, ibahatul istisna'i li ta'arufin nasi iyah. Iaitu antaranya mengharuskan jual beli istisna' tempah kerana ia menjadi uruf di antara manusia. Wahajatuhum ilahi, dan juga kerana hajat manusia kepada bai istisna' tadi. Ma'a annahu bai'un li syai'in ma'lumin. Bersama ianya, walaupun ianya jual beli secara maklum pada barang yang tidak ada. Ini kita dah sebut tadi lah. Wa ya'uddu mata'ul bait al-jihaz alladhi ishtara qabla zafafi li zawjati. Termasuk juga dalam kes mata'ul bait, hiasan rumah. Jihaz ni aksesori. Sebenarnya kita perabot-perabot lah. Aksesori rumah ke, perabot rumah ke, yang dibeli sebelum perkahwinan untuk si isteri. Wa yadkhulu al-'ulu fi bai'il manzil. Wa illam yunas fil 'aqdi 'ala dukhuli hukukil irtifaq amalan bil 'urfil jari. Walaupun tidak dinaskan dalam ukut, tidak nasnya, tidak disebutkan dalam akad tu bahawa ianya termasuk dalam hak-hak irtifak. Walaupun dalam akad dia sebut barang-barang yang aku dah beli tu, semua yang beli sebelum kahwin tu adalah ada berjalan padanya hak-hak irtifak. Hak irtifak ni kita dah bincang sebelum ni kan. Hak-hak penggunaan walaupun sudah tidak menjadi milik dia kan. Contoh wakafkan benda tu, sepatutnya wakaf ni dia tak boleh ambil lah, tapi dia boleh guna juga. Itu hak irtifak. Jadi hak irtifak kat sini, walaupun dia dah beli isteri dia, dah bagi isteri dia, kalau kan dia nak guna barang tu, dia kena minta izin isteri dia lah. Tapi kerana secara urufnya, walaupun benda tak sebut dalam akad, tapi ia menjadi hak berjalan padanya hak irtifak secara uruf. Orang kahwin mestilah boleh guna sama. Uruf ni begitu. Walaupun kita beli sofa ni untuk perempuan ni, untuk perempuan untuk isteri tu kan, belikan meja piasan untuk isteri tu, bukan kita tak boleh guna cermin tu kan, contoh dia. Jadi benda tu uruf yang menyebutkan ia sebagai hukukul irtifaq. Amalan bil urfil al-jari, di amal diguna pakai berdasarkan uruf yang berjalan pada masalah ni lah. Wa yajuzu bai'u thimari wal khadar 'ala al-ashjar, dan diharuskan jual beli thimar, buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang mana masih di pokok, berada di pokok. Idza zahara ba'daha dunal ba'dhi akhar. Sekiranya jelas masak sebahagian yang lain tanpa sebahagian yang lain.
Maksudnya kat sini tengok dekat pokok tu, wah banyak lah masak ni. Dah banyak masak ni. Walaupun sebagian tu ada yang kalau ikutkan tak masak. Tapi yang jelas tu yang masak terlalu banyak lah. Jadi boleh jual. Jadi dia petik lah. Dia petik, kumpulkan semua. Tengok adalah sikit satu dua yang kurang masak sikit. Contoh apa? Mangga tu kalau nak merah-merah tu kan. Adalah sikit yang ada hijau-hijau lagi kan. Jadi benda tu diharuskan. Kerana uruf. Jadi kalau macam apa? Harum manis tu memang luarnya semua hijau. Semua hijau. Luar hijau dalam oranye. Kalbitih watin wal anab wal badinjan wal apa ni? Yaqtin wal kusa. Bitih apa ni, tebikai, seperti tebikai. Tebikai tu kan biasanya kadang kalau dah tengok datang kebun tengok okey semua dah masak, semua dah besar, cukup besar ni, semua warna dah cantik, okey jual. Lepas tu petik adalah satu dua tu yang macam kecil sikit kan. Kedai semua boleh. Buah tin, wala inap, buah anggur. Buah anggur tu kadang kata tangkai tu kan ada yang macam adalah macam busuk sikit kadang-kadang kan. Itu tak apa dimaafkan. Kerana uruf. Wal bazinjan, apa ni? Terung. Wa yaktin ni pumpkin. Apa sebenarnya? Tebu. Wal kusa. Labu. Tebu lain, labu. Wal kusa ataupun al kusaj. Ni timun sebenarnya. Ana tak tahu benda ni. Google lah kejap. Timun lah tapi bukan timun biasa. Bukan timun biasa, dia timun zucchini. Sila ada timun zucchini, timun yang dia macam ada tepi tu, dia bukan bulat lah, dia macam orang Google lah sendiri, tengok gambar tu, timun zucchini. Type je zucchini, nanti keluar gambar tu. Ataupun type je bahasa Arab tu, al-kusa, keluar lah. Jadi semua tu tumbuhan-tumbuhan yang buah-buahan ataupun seseorang yang biasa dijual secara banyak, tapi kadang ada dalam sikit tu dia ada macam ada rosak-rosak sikit kan. Jadi dia harus dimaafkan kerana uruf begitu. Lita'amuli bihi urfan bidaruh. Kerana bertamu dengannya secara uruf disebabkan darurat. Kalau nak kata jual anggur tu mesti setangkai sekilo tu tangkai semua sempurna. Jadi susah kan nak cek sesuatu ini boleh jual. Itu dah lama je kan. Kadang dah satu kan jual dalam seminggu tu, kadang 5 hari tu ada yang tak jual lagi kan. Ada topak je mana jual. Jadi kadang 5 hari tu dia ada busuk sikit, kena cek kena buang lagi. Menyebabkan terlalu susah. Jadi dibolehkan. Kerana uruf pun mengetahui, maklum benda tu. Ma'anna ba'duha bay'un li ma'dumin. Bersama dengan sebahagiannya adalah baik makdum. Maksudnya baik makdum ni jual benda yang dalam tangkai lagi, benda yang kat pokok lagi kan. Jual benda yang tidak ada lagi. Contoh apa, tempah okay, dah cakap awal kan, bulan ni aku nak sekilo sekilo bitih kan, sekilo sikit sikit berapa, contohlah 100 kilo bitih kan, tempah awal kan. Betul, benda tu tak ada lagi kan, tapi dibolehkan walaupun campur dengan ada yang mungkin ada kecil sikit, ada besar sikit, kerana uruf boleh. Wa yasihu istiratu islahi ba'dil alatil hadithati katalajati wasa'ati wal midya'i wal wassalah ala hisabil ba'i ala hisabil ba'i majanan hinal atbi muddatin muayyanin. Dan sah disyaratkan islah, disyaratkan apa ni, perbaiki sebahagian daripada alat-alat yang baru seperti peta ais, sa'ah jam, radio,
Gosal lah. Apa ni? Mesti masuk ala hisabil baik, ke atas pihak penjual secara percuma. Maksudnya bila kita beli kan ada warranty kan. Kata okey, 3 bulan ni kalau rosak aku betulkan free je. Contoh. Secara percuma. Aina itabil mudah mak dalam tempoh yang tentukanlah, biasa kita sebut tempoh warranty kan. Amalan bil urfi, maka dia sah. Sedangkan ma'wujudin nahyi asy-syar'i an bai'in wa syartin. Sedangkan dari sudut syarak melarang daripada baik dengan syarat, satu syarat. Kan kalau contoh kan apa ni, aku beli kemudian kalau rosak aku nak pulangkan balik. Setelah 3 bulan kalau rosak aku nak pulangkan balik. Kalau ikutkan hukum asalnya benda tu tak boleh sebab syarat lah, baik syarat, baik bisyartin tak boleh. Tapi disebabkan huruf, yelah takkanlah kadang contohnya warranty rumah tak ada kan. Contoh warranty seminggu lah kan. Warranty seminggu beli apa? Tak ada sebulan kan. Seminggu, setahun kan. Warranty setahun kan. Kadang rosak, dia tak tahu maksudnya penggunaan barang-barang dalam tu, kadang barang tu barang yang kualiti atau tak kan. Dia nak tahu kualiti kan, tempoh dia lama. Jadi secara uruf orang semua tahu benda tu. Orang secara uruf orang terima benda tu, kualiti waktu tu dalam tempoh yang telah diletakkan. Jadi ianya boleh menjadi hukum yang membenarkan benda yang asalnya tak boleh. Okey. Li'alami itharatin niza'i fi sya'nihi. Kerana tidak ada kesan nizak, tidak ada pergaduhan lah, tidak akan menyebabkan apa-apa pergaduhan pada bentuknya. Itu huruf ni tak ada gaduh kan. Sebab asal pengharaman baik bisyarti ni kerana ianya akan membawa kepada pergaduhan lah. Kau dah beli sebulan, 3 bulan lah, tiba rosak kau nak suruh aku betulkan pula. 3 bulan tu lama kan contoh kan. Tapi sebab huruf disebutkan warranty, maka ianya tidak membawa kepada pergaduhan dan ini dibolehkan. Watakunu alfazul waqifin mabniyatun ala urfihim as-sa'id fi zamanihim. Dan menjadi lafaz orang-orang yang mewakafkan, lafaz orang-orang yang wakif, orang-orang yang mewakafkan barang ni, mabniyatun ala urfihim, terbina di atas uruf yang berlaku pada waktu mereka lah. Makanya itu wa ajaza Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan siapa? Imam Asy-Syaibani lah. Muhammad bin Hasan bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Ada dua, Muhammad Hasan Asy-Syaibani dengan Hasan apa dia satu anda tak ingat. Tapi yang ni Hasan Asy-Syaibani lah, iaitu ulama di Iraq, mazhab Hanafi. Jadi ini dalam mazhab Hanafi dia kata waqafal mangkul mustaqilan 'anil iqrar. Boleh wakaf barang-barang yang mangkul, barang yang boleh dialihkan lah. Kalau kita belajar sebelum ni, wakaf ni pada benda yang tetap kan, anchor, benda yang tak boleh gerak kan, tanah bangunan yang tak boleh gerak. Ni dia boleh wakaf yang mangkul, bebas daripada ikor, keluar daripada kaedah tu kan. Amalan bi urfin nas, kerana berdasarkan uruf manusia kata ini boleh jadi wakaf. Ma anna muqtadal waqfi 'inda al-Hanafiyah ta'bidu. Bersama dengan penerimaan wakaf di sisi Hanafiyah itu adalah pada perkara-perkara yang ta'bid, perkara-perkara yang kekal. Iaitu apa? Wa huwa yulaimul aqar faqat. Yang kekal tu hanyalah memenuhi ataupun kalau kita kata sebut benda-benda yang kekal ni mesti ikor. Ikor saja. Tapi mungkin kerana mazhab Hanafi yang Imam Asy-Syaibani ni sebutkan pada mangkul adalah mangkul benda-benda yang mangkul tapi dia kekal juga.
Boleh cek lah mazhab Hanafi. Itu cuma mazhab Hanafi lah. Cuma perbahasan-perbahasan muamalat yang moden ni memang dia akan, kita kena lihat juga mazhab-mazhab lain. Tak boleh bergantung pada satu mazhab. Dia beza dengan ibadah. Ibadah memang kita berpegang pada satu mazhab. Hatta dalam perundangan ataupun dalam perlembagaan Malaysia pun, mazhab yang kita berpegang adalah mazhab Syafi'i pada ibadah. Memang disebutkan pada ibadah. Tapi pada benda-benda muamalat, benda-benda apa ni, konun, maka tidak boleh merujuk pada satu mazhab je. Memang zaman sekarang memang kena tengok banyak ijtihad-ijtihad ulama. Sebab apa? Sebab zaman kita dah macam-macam yang berbeza waktu ulama berijtihad dulu. Dan sebagai inilah, akhirnya kita sebut sikit sebab penulis dia tak masukkan kat sini dalam kitab ni, syurutul uruf, syarat-syarat beramal dengan uruf. Sebenarnya dia dah sebut dah secara tak langsung dalam contoh ni. Cuma kita konklusikan lah. Secara konklusi, syarat-syarat uruf ni ada 4 lah. Ayyakun al-urf, ayyakun al-urfu muttaridan aw ghaliban. Hendaklah uruf itu dia muttaridan, dia yang translate dia menguasai, ataupun ghaliban yang biasa. Jadi kalau kita tengok dalam syarat-syarat muttaridan ni iaitu kullian. So dia menyeluruh lah, menguasai. Uruf tu adalah uruf yang menyeluruh ataupun ghalib, yang majoriti tahu. Itu beza dengan ijma' tadi. Cukup uruf ni secara ghalib. Berarti dia mutarid atau ghalib. Yang kedua, ayyakun al-urfu, apa ni, ayyakun al-urfu qadimun la tari'un. Hendaklah uruf itu uruf yang qadim. Yang qadim kat sini maksudnya bukan lama, maksudnya sudah sedia ada. Maksudnya sedia ada, bukan benda yang tarik, bukan benda yang emergency, bukan yang baru datang. Contoh kita nak katakan uruf kat sini apa nak bagi contoh uruf kat sini beli kena bayar secara apa ni, ansuran. Padahal uruf tu dia uruf yang tak berlaku lagi. Contohlah bila dia kata dia buat secara ansuran, tiba-tiba yang lain semua ikut. Yang lain semua ikut dalam jadi uruf. Aku dah cakap ni dulu sepatutnya jadi uruf kan. Benda tu benda yang tak jadi lagi asalnya. Jadi uruf ni dia kena benda yang dah sedia ada, dah sedia jadi. Illal malikiyah. Kecuali maliki mislul urufil amal ahli Madinah. Kecuali malikiyah, dia berpegang pada uruf amal ahli Madinah. Termasuklah qadiman ni semasa lah maksudnya, fi zaman ni. Maksudnya uruf tu berjalan pada waktu sekarang. Kalau uruf tu, uruf ni dah orang dah tak amalkan, uruf tu uruf dulu-dulu kan, dia dah tak dikira uruf lah. Kecuali pada mazhab Maliki ni, dia menggunakan hujah amal ahli Madinah. Amal ahli Madinah ni maksudnya uruf ahli Madinah. Ini adalah pengecualian sikit lah. Yang ketiga, ayyakun al-urfu la yukhalifu nassun syar'iyyun. Hendaklah uruf itu tidak berkhilaf dengan mana-mana nas syarak, nas syarak atau qaidah atau qaidatu ataupun kaedah-kaedahnya lah. Kaedah ni maksudnya kaedah kuliah lah. Sebab tu kalau kita kata dia berlawanan dengan nas syarak, maka ianya adalah uruf yang fasid. Dan yang ketiga, yang terakhir, keempat, alla yu'aridul urfi, alla yu'aridul urfu tasrihu bi khilafi. Hendaklah uruf itu tidak bertentangan dengan sesuatu, bertentangan secara soreh benda yang berkhilaf dengannya.
Maksud dia apa? Maksud dia, kalau kalau kita kata nak beramal dengan satu huruf tu, hendaklah huruf tu sabit. Sabit benda tu adalah huruf. Dan ia berdasarkan beramal tu adalah berdasarkan huruf tu secara sabit. Tidak boleh ada benda yang berkhilaf dengan huruf tu. Apakah maksud khilaf secara tasrih ni? Khilaf yang jelas berlawanan dengan huruf ni. Contoh dia, contoh, kita nak kata huruf jual beli kat sini adalah huruf yang secara taksid, secara ansuran. Betul kan? Kita beli motor kan. Beli motor ni memang contoh lah, ni contoh dah jadi huruf. Hurufnya kena beli secara ansuran. Jadi bila kita fikir dari motor, aku cakap aku nak beli motor ni, lepas tu dia pun bawa kontrak, okey lah, sign sini, ini semua dokumen-dokumen yang perlukan, sign. Sign, lepas tu bayar. Lepas tu dia pun okey lah. Lepas tu bayar secara ansuran. Itu dah biasa. Contoh. Ini contoh. Beli motor bukan macam tu lah. Ini contoh lah. Tapi bila orang tu cakap, aku nak bayar tunai, maka huruf tu tidak boleh pakai. Sebab dia ada lafaz yang secara sorehnya berkhilaf dengan huruf tu. Maka akad tu berdasarkan lafaz tu, bukan berdasarkan huruf. Ya. Itu apa ni? Empat syarat lah yang perlu dipatuhi untuk beramal dengan huruf. Jadi kita sampai sini lah habis dah. Huruf ni kita habiskan. Lepas ni kita akan masuk dalil yang ke-8, syarat menangkap dana. Allah Ta'ala alam. Ada soalan apa? Okay, jadi tak ada soalan. Kalau ada apa-apa permasalahan ke, ataupun apa-apa perkara yang bangkit, kemuskilan nak PM, tak ada masalah, boleh PM. Jangan malu-malu. Ataupun tak puas hati dengan statement yang keluarkan tadi. Apa? Kita boleh bincang, yang insya boleh bincang. Tak masalah. Kadang bila seorang kita-kita ni keluarkan satu segmen, dia taklah jadi fatwa. Tak boleh jadi putar yang nak kita tak sandarkan hukum, nak sandarkan berdasarkan sandaran kita lah. Apa yang kita cakap ni adalah pandangan pribadi kita berdasarkan ilmu-ilmu yang kita belajar lah. Gitu. Kalau nak fatwa kena rujuk majlis fatwa lah. Gitu. Buat sekarang ni gitulah. Dan aku lihat yang baik itu daripada Allah, yang kurang tu, yang buruk itu daripada anak sendiri. Hakikatnya kedua daripada Allah. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas.